menelusuri pergerakan idea etika dan peradaban alam Melayu. Dalam bab ini, kita perlu memahami peradaban, pengaruh dan perubahan yang berlaku dalam persekitaran alam Melayu dan Nusantara. Perkembangan sejarah alam Melayu. Terdapat 4 jenis zaman iaitu zaman prasejarah, zaman protosejarah, zaman sejarah moden dan zaman pensejarahan. Kehidupan manusia bermula dengan zaman prasejarah. Zaman prasejarah merupakan zaman terawal yang dibahagikan kepada 4 iaitu zaman Paleolitik, zaman Mesolitik, zaman Neolitik dan zaman logam. Zaman protosejarah. Zaman protosejarah ini bermula sejak awal abad Masihi sehinggalah ketika Melaka dibuka oleh para Maswara. Zaman ini merupakan zaman kerajaan purba. Antara kerajaan yang dibuka Langkasuka, Kerajaan Kedah Tua dan Kerajaan Gangganegara. Zaman persejarahan. Kerajaan Melayu Melaka ini telah berkembang menjadi pusat perdagangan yang terkenal sekitar abad 15. Namun begitu, tanah Melayu telah dijajah oleh 3 kuasa asing berbeza, iaitu Portugis, Belanda dan British. Akhir sekali, zaman sejarah moden iaitu zaman kemerdekaan hasil dari sikap toleransi dan perpaduan kaum. Akhirnya, tanah Melayu telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 dan kekal menjadi negara aman dengan pelbagai adat resam. Seterusnya, jom kita selusuri apakah peradaban Asia. Pengaruh Asia dalam peradaban dunia terbahagi kepada 3 iaitu India, China dan Timur Tengah. India. Pada kurun kedua Masihi, hubungan India dan rantau Asia Tenggara terjalin. Pengaruh India tersebar luas ke Langkasuka Kedah dan semenanjung Kam Tok Li di Sumatera. Kerajaan yang paling kuat menerima pengaruh India ialah Sriwijaya yang muncul pada akhir abad ke-5 Masihi dan telah menguasai empayar kerajaan Kedah. Namun, kesan dan pengaruh tamadun India di Malaysia dilihat pada aspek politik, adat istiadat dan corak budaya masyarakat. China. Sejak zaman dinasti Han, hubungan antara China dan Tanah Melayu telah terjalin. Sedangkan China dan penutur agama Buddha datang secara besar-besaran semasa zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya. Kesannya, hubungan alam Melayu dengan China semakin kuat terutama bidang perniagaan. Namun impak daripada penghijrahan tersebut, kebudayaan China telah mengembang luas di Tanah Melayu. Terdapat beberapa sumbangan tamadun Cina terhadap peradaban alam Melayu. Sebagai contoh, pembuatan kertas dan percetakan, kaedah akupuntur, penemuan belerang sebagai bahan letupan, penghasilan sutera dan tembika dan akhir sekali penciptaan kompas sebagai alat pelayaran. Peradaban Timur Tengah. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang sebelum ini berpegang kepada kepercayaan Hindu Buddha. Kesannya, peradaban Melayu ini telah menyerap unsur dan tradisi tamadun Islam yang telah melahirkan pusat tamadun Melayu Islam tahap dunia di Melaka, Patani, Aceh, Johor, Riau Lingga. Kemudian, perdagangan dari Timur Tengah memainkan peranan penting dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Melayu. Terdapat teori yang menyatakan Islam dibawa terus dari semenanjung Tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-17 melalui hubungan perdagangan. Peradaban dunia barat. Bermulanya kedatangan dari barat dengan kedatangan kuasa kolonial ke alam Melayu. Kesannya, pengaruh barat bukan sahaja mempengaruhi kehidupan sosial dan sistem ekonomi, malah ia membawa kesan terbesar dalam pentadbiran dan pemerintahan negara. Namun begitu, pengaruh Portugis dan Belanda tidak membawa apa-apa kesan kepada negeri-negeri Melayu, melainkan kepada negeri Melaka. Namun begitu, kemasukan kuasa Inggeris ia jelas kelihatan khususnya dari segi pemerintahan negara. Portugis. Penjajah Portugis menduduki Melaka selama 130 tahun. Walaupun begitu lama menjajah Melaka, Portugis tidak berjaya meluaskan pengaruhnya. Usaha-usaha untuk menawan Nani dan Rembau gagal.
Pengaruhnya hanyalah di sekitar Bandar Melaka. Namun matlamat asalnya untuk mengembangkan agama Kristian juga tidak berkesan. Antara kesan peninggalan penjajahan Portugis hingga ke hari ini, kewujudan masyarakat akibat perkahwinan orang Portugis dengan penduduk tempatan Belanda. Orang Belanda mula berdagang di Kepulauan Melayu pada abad ke-17. Namun begitu, Belanda telah menghancurkan kekuasaan Portugis di Melaka dengan matlamat utama untuk menarik pedagang-pedagang di Betawi. Dalam tahun 1641, Portugis di Melaka dapat dikalahkan dengan bantuan kerajaan Johor. Bagaimanapun, Portugis, Belanda tidak banyak meninggalkan kesan sejarah kepada penduduk negara ini. Perebutan kuasa antara kuasa-kuasa penjajah menunjukkan bahawa negeri-negeri Melayu adalah menjadi idaman kuasa-kuasa barat untuk tujuan mengeksploitasikan sumber-sumber ekonomi di Kepulauan Melayu. British atau penjajah Inggeris merupakan kuasa ketiga yang datang menjajah tanah Melayu. Pada 11 Ogos 1786, Francis Light telah menduduki Pulau Pinang dan Stamford Raffles pula menduduki Singapura pada 6 Februari 1819. Perkara ini menjadi faktor British untuk menguasai tanah Melayu dari semasa ke semasa. Seterusnya, jom kita pelajari konsep etika dari perspektif agama dan kepercayaan serta kolonialisme dan pasca kolonialisme. Agama Hindu. Ketika zaman penjajahan British, masyarakat Hindu membawa agama dari tanah asal ke tanah Melayu. Hindu merupakan agama tertua di dunia dan agama terpaling ramai penganutnya. Hindu juga menggunakan bahasa Sanskrit sebagai bahasa rasmi mereka. Mereka mengamalkan kepercayaan kepada Dewa, Brahma Vishnu dan Siva, Kitab Veda, Undang-Undang Manu, Yoga Bhashtita dan Ramayana. Kemudian Buddha merupakan agama yang terawal tiba di tanah Melayu. Bukti kewujudannya dapat dilihat di Candi Buddha di Lembah Bujang. Pengasas bagi agama ini adalah Siddhartha Gautama pada abad ke-6. Agama Buddha tersebar luas ke benua India dan telah pun tersebar ke China, Korea, Jepun dan Asia Tenggara. Islam. Rata-rata penduduk tanah Melayu menganut agama Islam. Pada abad ke-7, agama Islam ini dibawa dari tanah Arab dan tersebar luas di timur dunia. Pada abad ke-12, agama Islam mula tersebar luas di tanah Melayu melalui sistem pemerintahan, mubalik, perdagangan dan perkahwinan. Bukti penemuan agama Islam ini adalah kerana kewujudan batu bersurat di Terengganu. Penduduk di sekitar pelabuhan antara terpaling awal dalam Asia Tenggara memeluk Islam. Konsep etika. Konsep etika terbahagi kepada dua, iaitu kolonial. Ia merupakan sebuah kuasa kolonisme yang lebih besar dan kuat. Para penjajah telah membawa masuk cara pemakaian dan pentadbiran yang baharu. Sebagai contoh, cara tabik kepada seorang ketua dan penggunaan kuteri diperkenalkan. Pasca kolonial juga menunjukkan kepada zaman selepas penjajahan berakhir. Ia merupakan percampuran di antara etika pra-kolonial dan kolonial. Masyarakat pada masa ini sudah menerima variasi dan campuran etika dalam kehidupan seharian mereka, seperti penggunaan bahasa rojak dan pakaian harian. Terdapat beberapa impak kolonialisme dan pasca kolonialisme terhadap tanah Melayu. Yang pertama, pengenalan tulisan Rumi dalam masyarakat Melayu. Yang kedua, kewujudan perkahwinan campur di antara masyarakat tempatan dan penjajah, seperti lahirnya kaum Serani di Melaka. Seterusnya, wujud perkataan baru yang diambil daripada perkataan Portugis, seperti tuala, garfu dan almari. Pembentukan parti politik juga berteraskan kaum seperti UMNO, MCA dan MMC. Akhir sekali, pembentukan masyarakat majmuk hasil daripada kemasukan buruh-buruh yang dibawa masuk dari China dan India.
Konsep peradaban Timur dan Barat. Timur lazimnya merujuk kepada negara-negara Islam seperti Jordan, Palestin dan Mesir dalam membina sebuah peradaban agama yang menjadi teras utama bagi mengukuhkan pasak tamadun. Agama Islam menjadi teras dalam pembinaan tamadun yang ulung. Bukan itu sahaja, agama Islam memberi penekanan terhadap amal ibadah, namun ia juga merangkumi semua aspek kehidupan seperti ekonomi, politik dan perundangan. Selain itu, peradaban Barat mendominasikan masyarakat terkini seiring dengan kemajuan teknologi. Identiti Barat mempunyai elemen utama, iaitu aspek pemikiran yang wujud terlebih dahulu sebelum kemajuan fizikal. Sumber yang mencetuskan kemajuan dalam teknologi ialah konsep modernisme, sekularisme, liberalisme, humanisme dan rasionalisme. Kesimpulannya, pertemuan dan pergaulan peradaban majmuk di alam Melayu telah membina etika dan peradaban Malaysia yang berteraskan nilai murni, disulami juga dengan rasional legal dan materialisme masa dunia. Sekian, terima kasih.